Lindungilah kami daripada bala, wabak penyakit, kesempitan hidup, gempa bumi, mihnah dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Universiti Teknologi Mara UiTM dan Universiti Malaysia Kelantan UMK menandatangani memorandum perjanjian MOA program akademik Dwi Ijazah yang menggabungkan dua program sarjana muda dari dua buah universiti awam UA yang pertama di Malaysia. Program yang terlibat adalah sarjana muda Sains Kepujian Statistik daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM dan sarjana muda Keusahawanan Logistik dan Perniagaan Pengedaran dengan Kepujian daripada Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk TS Dr. Roziah Muhammad Jano berkata, kedua-dua program berkenaan telah memperolehi status akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Persatuan Perubatan Malaysia atau MMA mengalu-alukan inisiatif kerajaan bagi menyelesaikan isu doktor kontrak. Menurut Presiden MMA, Dr. Koh Ka Chai, ia adalah satu langkah baik oleh pihak kerajaan untuk mewujudkan 4,186 jawatan tetap melibatkan pelantikan pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi pada tahun ini dan meneruskannya dengan 1,500 jawatan tetap setahun bermula tahun hadapan hingga 2025. Selain itu, ujarnya pewujudan 800 jawatan tetap untuk pakar perubatan dan 70 pakar pergigian pada setiap tahun mulai 2023 sememangnya dialu-alukan. Sejumlah 123,721 sukarelawan skuad wajah telah didaftarkan di seluruh negara ini setakat 3 Februari lepas sejak ia dilancarkan pada tahun 2021. Menerusi skuad tersebut, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata sebanyak 945 kes telah berjaya dikendalikan manakala seramai 6,837 orang telah disantuni semasa program psikososial. Beliau menyatakan perkara itu dalam ucapan program pelancaran skuad wajah at Johor. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Operasi Kementerian Muhammad Yusri Muhammad Yusof. Di samping itu, Datuk Seri Rina berkata pihak kementerian juga mempunyai beberapa perancangan untuk menambah baik program skuad wajah iaitu meliputi pelaksanaan latihan lanjutan kepada ahli skuad wajah dalam bidang kemahiran bantuan kecemasan psikologikal atau PFA iaitu satu bentuk intervensi sokongan komuniti yang digunakan selepas bencana, krisis atau keganasan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 28 Oktober 2015, CIMB Islamic Primary Islamic Finance Library yang merupakan perpustakaan kewangan Islam pertama di Malaysia telah dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulal, Raja Muda Perlis. Penubuhan perpustakaan tersebut di Universiti Islam Malaysia adalah unik kerana koleksi wakaf bidang kewangan Islam adalah yang pertama disumbangkan oleh sebuah institusi perbankan kepada institusi pengajian tinggi di Malaysia. Sejumlah 3,000 koleksi bahan rujukan kewangan Islam bernilai RM1 juta dari CIMB Islamic menerusi Institut Pengurusan Wakaf dan Kewangan Islam atau IWAFA telah disumbangkan kepada perpustakaan ini. Kewujudan perpustakaan ini dijangka mampu menarik penggubal undang-undang, penyelidik, pengamal bidang kewangan dan belajar pasal siswazah dari dalam dan luar negara untuk membuat rujukan.
Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Akan datang Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM akan datang tidak lama lagi. Satu majlis yang berprestij bagi memberi pengiktirafan kepada pengkarya lagu-lagu nasyid menerusi segmen Carta Nasyid IKIM musim 2020-2021. 10 anugerah serta kategori yang dipertandingkan. Anda juga dipelawa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran dan artis-artis kesayangan anda menerusi 3 kategori pilihan pendengar, iaitu kategori lagu pilihan, kategori artis solo pilihan, kategori artis dua berkumpulan pilihan. Untuk mengundi, sila layari www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Tarikh tutup undian ialah pada 27 Februari 2022. Jadi, tunggu apa lagi? Undi sekarang. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam duha untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Selasa. Edisi Isnin. Edisi Isnin hari ini kita berada di 14 Februari 2022 bersamaan dengan 2
12 Rejab 1443 Hijrah. Apapun, saya doakan semoga seluruh rakan pendengar Radio IKIM dikurniakan kesejahteraan dan juga kesihatan yang baik, insya-Allah, untuk meneruskan kehidupan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apapun, nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi yang baru saja selesai tugasan mereka mewarnakan pagi anda bersama dengan Luqman Hakim dan juga Sumfian Amrin. Alhamdulillah, juga penerbit mereka Puan Hajah Mazlina Ismail. Jadi terima kasih pada mereka dan juga terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Dan Alhamdulillah, hari ini 14 Februari 2022, semalam merupakan hari radio sedunia. Jadi Radio IKIM juga tak ketinggalan menerima ucapan tahniah dan juga ucapan-ucapan daripada rakan-rakan pendengar IKIM. Terima kasih pada rakan-rakan pendengar yang mengingati Radio IKIM. Kerana apa? Kerana tanpa anda, siapalah kami? Tanpa anda, siapalah Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM ini. Alhamdulillah. Jadi terima kasih pada semua. Baiklah, untuk bersama dengan Yati hari ini, untuk kita mulakan pagi kita, insya-Allah hari Isnin, pastinya menanti-nanti, ramai menanti-nanti untuk bersama menerusi rancangan Pesona di Zahara. Untuk perkongsian kita hari ini, untuk kita teruskan lagi menimba ilmu berkenaan dengan bagaimana nak menguruskan emosi. Untuk tahun 2022 memang silibus kita berkenaan dengan pengurusan emosi bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Dan kali ini Ustaz Muhammad akan fokus tentang tanggungjawab, pengurusan emosi dari sudut tanggungjawab. Kerana apa? Selagi kita bergelar manusia, selagi itu setiap hari kita, setiap saat kita ada tanggungjawab kita. Bagaimana kita nak berdepan dengan tanggungjawab, bagaimana kita nak menguruskan emosi kita bila berdepan dengan tanggungjawab. Jom sama-sama kita belajar sesuatu pada pagi ini. InsyaAllah kejap lagi secara langsung kami bawakan pada anda di frekuensi Radio IKIM dan juga segala platform yang kita ada di Radio IKIM. Juga secara langsung kita akan bawakan kepada anda di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, insyaAllah. Jom sama-sama kita belajar sesuatu pada hari ini. Untuk anda sangat pendengar, rakan pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu sebelum kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad dalam Pesona di Zahra. Kita ikuti perkongsian lagu daripada Munif Hijaz featuring Ustaz Faizan Tajwid sebagai pembuka tirai kita pagi ini. Untuk sama-sama kita dengarkan lagu tentang Dia Kekasih Allah. Jom kita perbanyakkan selawat kata bagi Nabi SAW. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Malu rasanya mengatakan cinta kepada Dia kekasih Allah, kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya. Moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta. Rinduku padanya tiada terkata, nantikanlah daku di taman syurga.
sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta. Rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang esa. Kerana cinta kepada Rasulullah bererti cinta kepada Allah. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kairah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang, di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Pian dan Luqman. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Yakin padaku, ini dalil cinta. Terus setia bersama IKIM, inspirasi euforia Islami. Abbas Abul Qasim Ibn Firnas lahir pada tahun 810 Masihi di Ronda, Andalus.
yang kini dikenali sebagai Ronda Spanyol. Beliau menguasai pelbagai bidang ilmu, termasuklah astronomi, kimia, fizik, adab dan kesusasteraan serta muzik. Ibn Firnas terkenal kerana berjaya menghasilkan beberapa penciptaan yang penting. Antaranya termasuklah rantaian yang menunjukkan pergerakan planet dan bintang, kristal tiruan, jadual astronomi dan jam air yang dikenali sebagai Al-Maqata. Di samping itu, beliau juga berjaya menyediakan simulasi kurung dan kilat dan mencipta kaedah menghasilkan kaca daripada pasir. Sumbangan penting beliau yang lain ialah memajukan proses memotong dan mengilap kristal yang membolehkan Spanyol menghentikan pengeksportan kuarts ke Mesir bagi tujuan pemotongan. Pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas cuba melakukan ujian untuk terbang dari menara Masjid Mezquita di Cordoba dengan menggunakan sayap yang diperbuat daripada jubah yang disangga kayu dan diikat tali sutera. Beliau berjaya mendarat namun mengalami kecederaan ringan. Alat yang digunakan Ibn Firnas inilah kemudiannya dikenali sebagai payung terjun yang pertama di dunia. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Dan waktu ini kita bersama menerusi rancangan Persona di Zahra untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dah pun bersedia di hujung talian. Tak lain tak bukan, kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, setelah menempuh 9 jam Ustaz ya, untuk 80 km berkuda. Masya Allah, tahniah Ustaz. Dapat kedudukan yang baik juga. Tahniah Ustaz. Semangat kami ni Ustaz. Nah, lepas ni nak menghidupkan sukan sunnah ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana memberi inspirasi pada kami. Dan hari ni hari Isnin, kita bukan nak cerita pasal kuda Ustaz hari ni. Kita nak cerita pasal kita kan cerita tentang silibus kita lah berkenaan dengan pengurusan emosi. Dan kali ni Ustaz nak cenderung kepada tanggungjawab. Apa yang kita masukkan dengan pengurusan emosi dari sudut tanggungjawab ni? Jom Ustaz kita mulakan perkongsian kita. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasaru wa wala. Anda rahmati Allah, DJ Kak Yati, selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi, saya doa dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama syukur Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita menyambung kembali perkongsian kita. Okey, sebagai mukadimah dia kita ulang balik. Maknanya bila tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian melihat saya dan saya melihat kita semua, kita melihat manusia, kita sedang melihat 5 kita kerana manusia itu diciptakan daripada 5 unsur. Yang pertamanya kita ada roh, yang keduanya kita ada akal, yang ketiganya kita ada nafsu, yang keempatnya kita ada hati, dan yang kelimanya kita ada jasad. Jadi 5 unsur inilah yang membuatkan kita manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Susunan kita kelima-lima ini adalah sebaik-baik kejadian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, daripada kelima-lima unsur ini kita ambil satu unsur, iaitu unsur hati. Hati terletaknya beberapa maknanya terletaknya antaranya adalah emosi. Jadi maknanya sesuai dengan tema kita pada tahun ini, iaitu pengurusan emosi. Jadi kita bincang mengenai emosi. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey, dalam diri manusia ada 12 emosi yang penting, kan? 12 emosi ini dia ada berbagai-bagai perbahasan dan dimensi dia. So hari ini kita kongsikan emosi tanggungjawab, apa yang disebut sebagai responsibility ataupun emosi tanggungjawab seseorang itu. Okey. Jadi emosi tanggungjawab ni ada orang yang memang bila disebut emosi ada 2 keadaan. Satu, ada yang inborn. Inborn ni maknanya ada orang lahir-lahir dia memang Allah anugerahkan, rezekikan dia ada emosi ini. Dan ada orang yang dia kena bentuk emosi ini. Emosi ini boleh berubah, emosi ini boleh dibentuk. Jadi mana ada orang yang inborn ataupun lahir-lahir dia ada emosi ini. Tapi ada orang dia kena belajar. Dia kena belajar untuk membentuk emosi ini. Jadi dalam bab emosi tanggungjawab ataupun responsibility ini, ada orang memang inborn. Lahir-lahir kita tengok ada sikap-sikap dan ciri-ciri orang yang bertanggungjawab.
Hari ni kita tengok anak kita contoh kan. Kita ada beberapa orang anak. Ada anak yang inborn lahir-lahir dia tahu tanggungjawab dia sebagai anak. Tak payah diajar sebenarnya. Kan orang cakap bagusnya anak ustaz tu contoh kan. Bagusnya anak ustazah tu kan. Bagusnya anak DJ tu kan. Kan? Jadi maknanya orang nampak macam anak ustaz itu, anak DJ itu, anak orang masjid itu. Tapi sebenarnya ada orang yang anak orang biasa saja. Maknanya bapa dia bukan imam, bukan ustaz, bukan apa, bukan biasa-biasa, tapi dia inborn ada emosi tanggungjawab. Dia tahu nak tolong mak dia tahu nak tolong ayah dia tahu nak tolong keluarga dia. Lepas tu kadang-kadang kita tengok ada orang yang susah. Maksudnya menjual nasi lemak contohnya kan. Maknanya tidak mempunyai kedai lagi, buka meja tepi jalan. Tapi ada anak yang ada emosi tanggungjawab inborn ada, memang tak payah disuruh-suruh dia akan tolong mak dia. Kan? Ada orang kadang-kadang ada kemewahan dan sebagainya, tapi emosi tanggungjawab tak ada, susah nak tolong, nak basuh pinggan sendiri pun susah. Ini maknanya ada orang yang inborn lahir-lahir ada emosi tanggungjawab, ada orang yang memang rendah ni maknanya dia kena dibentuk emosi tanggungjawab ini. Okey, jom kita tengok emosi ni bila disebut emosi tanggungjawab, yang tunjuk emosi tanggungjawab, kita tengok keadaan orang yang emosi tanggungjawab dia tinggi. Okey, orang yang emosi tanggungjawab dia tinggi, dia tidak payah disuruh-suruh. Bila disebut ini tanggungjawab dia, ini kewajipan dia, maknanya ini apa yang perlu dia buat, tak payah dicakap-cakap 2-3 kali. Dia boleh buat. Okey? Jadi maknanya ini orang emosi, maknanya emosi tanggungjawab dia tinggi. Kadang-kadang bila diajar pada dia, bila sebab emosi ni ada, diajar kepada dia, didedahkan kepada dia, dididik pada dia, mudah untuk diikut. Tanggungjawab pada diri dia, bersih orangnya, kebersihan dijaga, tanggungjawab pada keluarga, bantu keluarga. Bila disebut tanggungjawab pada agama, dia ada tanggungjawab pada agama, jaga agama negara dia. Ada orang yang dibentuk sikit je, dia boleh mudah nak ikut sebab emosi tanggungjawab dia agak tinggi pada ummah, pada sosial dan sebagainya. Okey, saya nak kongsikan kisah bagaimana kalau kita lihat pada hari ini kan, bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa arda. Sayyidatina Khadijah tertarik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang baik kan, satu orang yang memang maksudnya bagus akhlaknya, lemah lembut dan sebagainya, amanah. Tapi apa yang paling besar, ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mengamanahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa perniagaan pergi ke Syam, Syam tu sekarang ni Syria lah, dia punya negeri yang maksudnya base dia situlah. Syam ni negeri besar termasuk Jordan, Palestin semua adalah negeri Syam. Tapi kalau sekarang ni Syria lah main dia situ. Di satu pasar bernama Busra. Okay, dulu nak senang faham, dia ada satu maksudnya macam pesta. Maknanya sebulan dekat Mekah contohnya. Sebulan dekat Yaman. Sebulan dekat Syam dia ada satu pesta. Kan Nabi SAW sebut, aku tak suka masuk ke pasar. Bukan pasar ikan kita ni bukan pasar raya. Maksudnya pasar dulu adalah pesta. Ni. Bukan pasar kecil-kecil ni bukan pasar malam aku tak suka ke pasar malam sebab Nabi tak suka. Tapi pesta. Maknanya sebulan ni maknanya pesta. Maksudnya memang macam-macam benda dalam tu. Macam kita boleh bayangkan kalau pesta yang carnival yang macam tu. Carnival. Kan dalam Quran Allah sebut li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy ni dia akan berjalan pada musim panas pergi ke Syria, ke Syam, dan pada musim sejuk pergi ke Yaman. Jadi maknanya ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa arda mengamanahkan perniagaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dia bawa perniagaan tu dengan keuntungan. Nabi ni pandai berniaga. Kalau kita nak tahu apa perbezaan kecerdikan Nabi berniaga dengan Abdurrahman bin Auf. Kita mesti dengar sebenarnya Abdurrahman bin Auf berniaga kan. Abdurrahman bin Auf dia sebagai kalau sekarang ni wholesaler. Dia berada di Madinah, orang semua dia beli borong, dia berniaga. Nabi kita ni trader ni kalau sekarang ni trader lah, daripada negara ke negara, maknanya international punya dealing lah.
Itu beza antara Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya kadang-kadang orang cakap, apa perbezaan kecerdikan dan kepandaian Nabi kita berniaga dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Okey. Jadi ketika Nabi SAW pergi membawa rombongan, diamanahkan rombongan Sayyidatina Khadijah, jadi untung tu besar. Nabi pandai berniaga. Dia tahu apa orang perlukan. Kita kalau nak berniaga ni, ada dua benda yang kita kena faham. Kalau orang cerita pasal berniaga ni, pertama, memenuhkan apa keperluan orang. Yang keduanya, solve problem orang. Orang ada problem apa? Sekarang ni katakan tengah musim perlukan kesihatan. Maknanya apa benda kesihatan meningkatkan imun, contoh kan? Ataupun keperluan orang. Apa orang perlu sekarang? Ataupun problem orang. Apa problem orang? Jadi Nabi bila sampai ke negeri Syam, apa yang orang Syam perlu disediakan. Kemudian dia akan beli barang balik, apa yang orang Mekah perlu. Dia bawa balik ke Mekah untuk dijual. Kan? Jadi solve problem dan juga memenuhi keperluan orang. Jadi okey, sebab itu Nabi sebut mengenai kebijaksanaan Nabi berniaga dan berganda-ganda, untung tu berganda sampai balik Madinah. Maknanya ada barang pula yang dibawa, dia tahu apa yang perlu. Dia bukan berniaga shop sendiri, barang ni best kot, padahal dia suka, orang tak perlu. Maknanya dia tahu, itu sense business yang ada pada Nabi SAW kan, yang kita boleh pelajari. Sampai di Madinah, sampai di Mekah balik, maka jual pula barang-barang, maka untungnya lebih. Maka jumpa Khadijah, Sayyidatina Khadijah, okey, ini dia punya keuntungan. Ini akad dia pembahagian dengan Nabi SAW. Dan Sayyidatina Khadijah bagi, kalau sekarang ni dia punya nama nak selampam, bonus. Dan ini bonusnya Muhammad. Sebab kau untung banyak, ini bonus dia. Maka ketika Nabi SAW dapat bahagian Nabi tak terus balik rumah. Dia akan pergi ke rumah anak yatim. Kan? Okey, apa keperluan yang tak cukup, biar abang beli. Okey, dia pergi ke rumah orang tua, ayah, ibu, ubat ada tak? Biar saya carikan. Dia pergi ke rumah orang-orang yang meninggal suaminya dalam peperangan dan sebagainya. Kak, ada keperluan apa? Biar saya carikan. Orang dulu kematian suami tak macam sekarang. Sekarang orang mungkin ada kejaya bagi orang perempuan. Tapi orang dulu kalau meninggal suami memang susah sangat. Sebab dulu budaya orang perempuan bukan budaya bekerja. Macam ini kita cerita tak usah banyak. Kalau kat negara kita pun, nenek-nenek kita kan, maknanya tahun 40-an atau 50-an, memang nature orang perempuan tak bekerja. Sebab dulu kerja dengan tenaga. Berkebun, bersawah kan. Sekarang bekerja dengan minda, dengan kelulusan. Kan? Maknanya orang boleh bekerja. Jadi dulu kalau orang meninggal memang sangat susah. Akak, ada keperluan apa? Biar saya belikan. Ketika Sayyidatina Khadijah melihat Nabi kita Muhammad SAW begitu, apa kata Sayyidatina Khadijah kan? Kalau Muhammad itu bertanggungjawab pada masyarakatnya, mesti dia akan bertanggungjawab pada keluarganya. Kan? Maksudnya apa? Sifat tanggungjawab yang tinggi yang ada pada Nabi SAW. Dan inilah yang diterapkan. Jadi di antara benda yang diterapkan oleh Islam adalah meningkatkan emosi tanggungjawab. Ada orang dibentuk sikit saja, dia boleh maknanya sebab dia emosi memang ada, maka dia boleh lagi bertanggungjawab. Ada orang perlu dibentuk dan ada orang emosi tanggungjawab dia rendah sampai perlu dikuatkuasakan dengan undang-undang. Kan? Maknanya undang-undang macam contoh macam di negara kita, dia ada undang-undang pentadbiran keluarga Islam kan. Sampai ada kena demohon di mahkamah untuk dia dipotong gajinya setiap bulan, bagi nafkah kepada anak dia, bagi nafkah kepada isteri dia. Ini emosi tanggungjawab bila tunjuk rendah. Dan lagi kita akan cerita mengenai maknanya tunjuk tinggi tadi tunjuk rendah pula. Dan macam mana cara kita nak mengatasi benda itu. Betul Ustaz, ni antara benda yang kritikal jugalah Ustaz. Kadang-kadang sebab itu dalam Islam pun kalau tak solat, maknanya solat tu tanggungjawab juga Ustaz kan. Tak solat sampai satu tahap kena rotan. Tapi kalau dah besar nak rotan macam mana kan Ustaz kan. Tapi itulah maknanya pentingnya kita kena bina tanggungjawab daripada awal. Kalau kita bukan jenis orang yang ada tanggungjawab yang tinggi, emosi tanggungjawab yang tinggi. Tapi insyaAllah kita akan kongsi lepas ni kalau rendah macam mana pula caranya. Dan kita nak bagi juga solusi untuk rakan-rakan pendengar kita, bagaimana untuk kita membentuk emosi tanggungjawab ni. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad kejap lagi. Untuk anda jangka mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Bagi yang mengikuti secara langsung di FB IKIM FM maupun FB Ustaz Muhammad Abdul Alamin, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona Dizara. Kita bawa kepada anda Ustaz Muhammad Abdul Rahmin untuk bicara berkenaan dengan pengurusan emosi untuk tanggungjawab. Tadi bila cakap tentang solat tadi Ustaz, ada yang menjawab tu Ustaz. Dia kata kalau dah dewasa tak solat, kita solatkan aja. Dia kata Allahu Akbar kan. Tapi ni itulah maknanya pentingnya untuk kita belajar bertanggungjawab dalam kehidupan kita. Ustaz hilang. Kejap lagi kita akan dapatkan Ustaz balik semula. Harapnya Ustaz dapat masuk kembali. Dan sambil-sambil itu juga kita nak kongsikan antara perkongsian sahabat-sahabat kita yang bertanyakan soalan, macam-macam soalan sebenarnya. Antaranya sahabat kita ni ada juga yang bertanya ni, kalau seorang tu macam sentiasa ada niat nak beli kereta besar MPV atas dasar ingin membantu ahli keluarga walaupun agak menyusahkan diri, adakah tergolong dalam isu hari ini iaitu tentang bertanggungjawab yang tinggi? InsyaAllah kita akan dapatkan jawapan daripada Ustaz. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga Ustaz, apakah antara ciri-ciri emosi tanggungjawabnya rendah? Bagaimana tu Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih kepada JKIT. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey, jadi kita tadi bincangkan mengenai ada salah satu emosi yang 12 yang ada pada manusia yang kita kena faham adalah dipanggil responsibility atau bertanggungjawab. Dan emosi ni dia ada bentuk yang kita tunjuk, mana apa kita show. Ada orang yang show emosi tanggungjawab dia tinggi. Kita dah kongsikan sebentar tadi bagaimana kisah Nabi SAW, satu orang yang sangat bertanggungjawab. Dan dalam agama Islam, dalam agama kita, benda tanggungjawab adalah benda yang perlu ditinggikan. Maknanya perlu ditinggikan. Sebab tu kalau kita tengok banyak hadis Nabi SAW, begitu juga dalam ayat Quran, bagaimana Allah memerintahkan seorang itu untuk bertanggungjawab. Ada hak-hak yang perlu ditunaikan. Kalau berhutang, bertanggungjawablah untuk bayar. Ada keluarga, bertanggungjawablah untuk bagi nafkah. Tengok kalau tanggungjawab pada diri, jaga kebersihan pada keluarga, pada masyarakat. Ada sampah buang. Tanggungjawab pada negara, maksudnya menjaga keamanan negara. Tanggungjawab pada ummah, bantu saudara-saudara Islam kita yang di luar batasan geografi. Di mana itu tanggungjawab. Okey, sekarang kita tengok bagaimana keadaan tanggungjawab apabila orang yang tanggungjawab dia rendah. Okey, tanggungjawab rendah ni apa berlaku? Maksudnya kalau orang yang tanggungjawab rendah, maka kita tengok dia agak cuai. Ini yang disebut kadang-kadang, bak kata pepatah Melayu, bagaikan pahat dengan tukul. Sekali ketuk, sekali berjalan. Sekali ketuk, sekali berjalan. Sekali ketuk, sekali berjalan. Asyik kena ketuk je. Terus jalan. Betul jalan. Okey. Jadi maknanya ada orang jadi macam ini. Kadang-kadang, kenapa orang jadi macam ini? Kadang-kadang emosi tanggungjawab dia rendah. Dia lebih fokus kepada self-centric dia. Diri dia semata-mata. Jadi mana dia fikir diri dia nak tidur, tak mau kerja. Janji maknanya diri dia saja dia fikir. Dia tak fikir kepada ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan kepada orang sekeliling dia. Ini jadi maknanya lupa temu janji, kemudian kadang-kadang kewajipan nafkah lewat secara kronik, maknanya tak bertanggungjawab pada masa orang lain. Lewat suku ni lalai, tak rancang awal, tak bertanggungjawab dari segi keuangan, tak jaga barang mereka, pinjam barang orang, tak pulang, buat keputusan maknanya terburu-buru, fikir diri semata-mata, ini maknanya antara yang rendah. Dan ahli pakar jiwa ada mengkaji, ada setengah-setengah ni sampai jatuh kepada dipanggil sebagai disorder ataupun gangguan kesihatan mental. Walaupun jenis gangguan kesihatan mental ni tidak ada dalam DSM-5, tapi dibincangkan oleh pakar-pakar jiwa. Antaranya adalah dipanggil apa yang dipanggil responsibility deficit disorder ataupun RDD. Tapi RDD ni tidak ada dalam DSM-5. Maknanya dia dibincangkan ahli-ahli maknanya kajian mengenai kejiwaan. Ada orang yang responsibility deficit sampai disorder. Disorder ni apabila gangguan kesihatan mental macam ini mengganggu yang memang dia tak fikir langsung mengenai tanggungjawab dia. Okey. Kita suluh sekarang daripada sudut konteks keluarga. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, dalam konteks keluarga Islam yang dipraktiskan di negara kita ni, ada undang-undang yang menegur orang yang ada maknanya responsibility deficit ni. Maknanya orang yang rendah emosi tanggungjawab dia ni. Contoh macam penunaian nafkah.
Kan? Jadi maknanya ada orang yang memang susah nak bagi nafkah pada keluarga dia. Kan? Kalau bagi pun berkira mengungkit-ungkit. Ini sampai ada yang Allah sebut dalam Quran, Allah tegur benda ni, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu merosakkan pahala kamu memberi itu dengan mengungkit-ungkit ataupun menyakiti hati penerima. Jadi maknanya bagi nafkah tapi dah lah tak cukup, mengungkit pula tu, maknanya kemudian menyakiti hati penerima. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, kalau kita jenis macam ini, ubah. Sebab yang suruh bertanggungjawab adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda ini akan dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Ini kita kena faham kalau kebetulan kita mendengar dan emosi responsibility kita agak rendah, emosi tanggungjawab kita akan rendah. Jadi maknanya dia bukan maksudnya kita boleh bagi 1001 alasan, tapi sebenarnya kita saja tahu keadaan kita ni macam mana. Sebab itu di mahkamah syariah ada peruntukan untuk isteri mohon nafkah. Okey, ada peruntukan untuk isteri memohon nafkah tertunggak. Ada peruntukan untuk isteri memohon nafkah untuk bagi pihak anak-anak. Jadi maknanya peruntukan macam ini kenapa ada? Kerana ada orang yang memang emosi tanggungjawab dia agak rendah. Sampai ditegur, dinasihat pun tak boleh. Sampai perlu dikuatkuasakan melalui undang-undang. Pun kadang-kadang ada yang tak sedar juga. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang kita tengok kan. Dan maksudnya ada orang macam ini kena ubah diri. Tapi kadang-kadang orang macam ini dia tak sedar tau, dia kat hati. Dia feel good. Sebab dia emosi ni sebahagian diri dia. Kan? Dia feel good. Tak bertanggungjawab pada keluarga itu, dia okey. Kerana apa? Kerana itu sebahagian diri. Emosi ni sebahagian diri kita. Lepas tu kalau tidak ditegur, takut dia terbabas. Sebab tu ahli pakar jiwa sampai maknanya membahaskan wujudnya responsibility deficit disorder ataupun RPD ni. Apabila disebut disorder ataupun gangguan kesihatan mental dan penyakit mental, apabila dia sudah mengganggu hak-hak orang lain. Diri dia tak bertanggungjawab pada orang lain pun tak bertanggungjawab. Dan kadang-kadang benda ni lahir juga digandingkan dengan apa yang disebut sebagai the laziness, pemalas. Orang yang malas ni orang yang memang tak boleh buat apa-apa lah. Dia kena tegur. Dan kalau anak kita suami kita jenis macam itu, pahat dengan tukul, kalau itulah keadaan dia, memang kena selalu ingatkan, biarlah dia kata kita kuat membebel ke apa untuk kebaikan dia. Biarlah kita ingat macam aku ni jadi macam mak dia pula kerja membebel kan. Tak apa kak, tak apa. Kan? So ada orang jenis macam itu. Jenis dia macam tu. So treatment dia memang macam tu. Kan? Ada orang tak. Sekali cakap memang. Yuran anak apa, dia akan usaha. Dia tak baca cakap ke isteri, dia akan usahakan. Kan? Maknanya yuran anak, nafkah isteri, kalau tak mampu dia akan cakap saya tak ada kemampuan ni, minta halal boleh ataupun pinjam dulu ke, awak dulukan saya ganti balik. Dan dia akan ganti balik. Ada orang besarkan sport rim kereta dia daripada nafkah isteri. Sport rim kereta boleh ubah, boleh tukar-tukar telefon kadang-kadang. Barang dia sampai barang orang lain mana tak bertanggungjawab benda itu kan. Ini kita kena faham dan kita kena sedar benda ni. Lepas tu dalam Islam tanggungjawab utama dari keluarga sampai boleh dikuatkuasakan melalui undang-undang. Okey, jom kita tengok apa amalan. Okey, bagi siapa-siapa yang ada kesedaran, itu cukup bagus dah. Aku ni emosi tanggungjawab aku agak rendah ni kan. Jadi dia nak baiki diri, itu yang penting. Allah sebut dalam Quran, qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang sentiasa memperbaiki diri dia. Ini Allah sebut dalam Quran ni, maknanya dia sentiasa nak memperbaiki diri dia. Sebab ada orang yang dia tak sedar pun dia ada masalah ini. Kita dalam keliling kita memang ada orang tak sedar. Tapi kalau ada kesedaran, tapi dia rasa memang Allah susahnya, malasnya, penatnya, apa doa yang bagus untuk dibaca. Saya suka untuk ulangkan balik salah satu doa untuk bagi kekuatan kepada kita membuat sesuatu adalah baca banyak-banyak la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Nabi SAW menyatakan bahawa man qala la hawla wala quwwata illa billah kana dawaan min 99 da'in.
Aisaruha alhammu. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dia menjadi ubat kepada 99 penyakit. Paling rendah adalah rungsing, alhammu, kerungsingan. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ni adalah satu perkataan yang cukup maknanya hebat untuk kita mengubat diri kita, kan? Sebab kita bila kita tak bertanggungjawab, contohnya seseorang tak bertanggungjawab dan dia sedar benda itu, dia tak ada kekuatan nak buat. Itu kadang-kadang dia rasa macam bukan dia tak nak jadi orang baik, tapi tak ada kekuatan nak melangkah jadi orang baik itu. Bukan dia tak nak jadi isteri yang maknanya baik, dia tak nak marah-marah, tapi dia tak ada kekuatan untuk itu, kan? Ya Allah, ya Tuhanku, kan? Maknanya jadikanlah aku isteri yang penyabar, ya Allah. Tengah doa-doa, suami minta ambilkan kain. Mama, tolong ambilkan kain boleh? Abang ni sibuk je lah. Orang tak doa jadi sesolehan, kacau je lah. Macam tak ada waktu lain je. Ya Allah, gagal lagi hari ni aku, Tuhan. Gagal lagi. Tapi dia nak jadi baik. Tapi tak ada kekuatan. Kan? Ya Allah, aku nak jadi suami yang baik, ya Allah, tapi tak ada kekuatan. Bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa berkaitan dengan emosi kita tak ada kekuatan. Nak sabar tak ada kekuatan, nak tawakal tak ada kekuatan, nak redha tak ada kekuatan. Nak apa lagi mana tak ada kekuatan, bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kerana Nabi SAW sebut bahawa kana dawaan min tis'awatis'in da. Dia adalah 99 ubat kepada penyakit. Maknanya penyakit itu, utamanya penyakit jiwa yang tidak ada kekuatan. Tapi kalau anda kata diri sendiri, orang itu sendiri tidak ada kesedaran, kita kena tegur. Hatta kadang-kadang boleh buat teguran melalui saluran undang-undang, melalui mahkamah syariah contohnya. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk berikan solusi kepada rakan-rakan pendengar untuk kita kembali menjadi orang yang lebih bertanggungjawab, insyaAllah. Dan kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, Ustaz. Soalan daripada sahabat kita di FB IKIM. Kita ada Hizani. Kata, Ustaz nak minta pandangan daripada Ustaz juga, kerana sekarang ni ramai orang tak berhajat nak berkahwin atas alasan selesa duduk seorang ataupun bujang, bebas dari pegang tanggungjawab rumah tangga. Jadi mungkin apa antara komen Ustaz? Okey, memang ada orang yang macam ini dia feel good, dia selesa duduk, dia ada rumah, dia boleh kemas rumah sendiri, dia boleh basuh baju sendiri, dia boleh masak sendiri, kan? Dia kata kalau kahwin nanti menceceh, pepper malah pening kepala aku, kan? Sebab itu kena balik kepada apa yang maksudnya Islam ajarkan, berkahwinlah. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'an. Berkahwinlah kamu dengan wanita-wanita, bagi seorang lelaki wanita, bagi seorang wanita lelaki lah. Maknanya yang suruh perintah kahwin adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada kebaikan-kebaikan dia. Jadi maknanya kalau dia rasa macam suami dia tak nak bersuami ke, tak nak beristeri ke, maka balik kepada ajaran agama. Sebab kadang-kadang bila kita ni fikir logik kita, memang kita akan fikir macam tak payahlah, pening kepala dan sebagainya, kita dah selesa duduk seorang. Tapi ada terlalu banyak hikmah mengenai perkahwinan itu. Paling kurang kita tak usah cerita buat dunia ni lah. Kalau tua tak boleh jaga, cakap kita boleh bayar orang tua kita sendiri lah, contoh, kan. Tapi ke akhirat besok, sedangkan dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau mati anak Adam terputus amalan dia kecuali 3. Antaranya adalah doa daripada seorang anak, kan. Macam mana kalau kita nak biar amalan kita berterusan, kan, supaya nama kita disebut-sebut dalam doa, kan, supaya kubur kita sentiasa dalam keadaan yang cerah dan bercahaya. Kubur ni kita tengok sama saja atas dia, kan, ada batu nisan, ada tanah, kan, ada pokok-pokok bunga dan sebagainya. Tapi dalam berbeza. Ada kubur yang terang, ada kubur yang gelap, kan. Kubur yang terang ni istilah bagi kubur yang sentiasa pahala masuk dalam kubur ni. Sebab apa? Dia buat wakaf, dia buat anak soleh doakan dia, kemudian dia buat ilmu yang bermanfaat. Kuburnya tu meriah, terang. Dan ada kubur sebelah yang gelap gelita. Kalau kita nak bayangkan kubur tu macam rumah, kan, macam rumah ada elektrik, ada aircon, sebelah tu memang usang sangat. Rumah usang sangat. Kalau di dunia, kita boleh bantu jiran kita yang usang, kan? Tapi dekat kubur, kita dah tak ada usaha dah antara kita. Usaha orang hidup dengan amalan kita waktu tu. Antaranya doa anak-anak yang soleh. Jadi nasihat saya bagi orang yang tak nak kahwin, kalau kita fikir mengenai akhirat, sebab kita orang Islam,
fikirlah kita rancang masa depan kita, iaitu rancang akhirat kita tuan. Antaranya anak yang soleh yang akan mendoakan. Wallahu alam. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Semangat sahabat-sahabat kita insyaAllah. Seterusnya kita ada soalan daripada Nazlah Naman. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, setakat mana faktor usia mempengaruhi emosi? Sebab kadang-kadang umur akal tak selari dengan umur hayat. Ya kan? Hayatnya dah matang dah. Tapi tanggungjawab tak matang-matang Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey. Jadi maknanya, tu saya sebut tadi kan, emosi ni dia ada orang yang inborn. Kita dah bahas nanti bila kita bahas dah selesai 12 emosi kita bahas, siapa yang terlepas pada episod lepas boleh rujuk kepada MBI Kim kan, ada situ kan kompilasi kita. Jadi maknanya kita tengok nanti kita bila lepas 12 kita akan detailkan lagi ya, daripada berbagai-bagai dimensi. Jadi maksudnya ada orang memang inborn, maknanya bila inborn benda tu ada dalam diri dia dididik sikit dia boleh terus. Ada orang yang kena bentuk. Sebab tu kadang-kadang kita tengok umur dah 40 tapi perangai macam budak-budak. Ada macam tu tau. Dia sudah tanggung jawab kita cerita Ada kita tengok budak ni umur dia belas tahun dah macam kakak yang boleh jaga adik-adik. Mak dia dah boleh harap dia untuk jaga adik-adik dia. Maknanya inborn dia memang ada benda tu. Jadi maknanya dididik sikit dia memang lagi matang emosi itu. Jadi maknanya dan dibentuk. Jadi sebab tu kadang-kadang ada orang yang dibentuk. Jadi bila kalau orang inborn dia memang rendah, dia dibentuk dengan ilmu agama. Contoh ilmu agama sangat bagus untuk kita membentuk emosi tanggungjawab. Dibentuk. Tapi emosi ni dia boleh menurun juga kan. Sebab tu kena selalu diingatkan bagi orang yang memang asal dia rendah, selalu diingatkan. Dan kalau kita rasa kita sedar, kita rendah, kita ada kongsikan hadis yang kalau At-Tabrani tadi, iaitu baca banyak-banyaklah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu alam. Ustaz, ada orang Ustaz anak rasa tak bertanggungjawab sangat. Dia baca juga Ustaz la haula wala quwata illa billah ke anak dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim dengan marah Ustaz. Allahu akbar. Banyak ada juga dah baca kan Ustaz kan. Dia ingatlah juga tu. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah bantu. Kadang-kadang zikir-zikir ni kita kena faham dia untuk kita baca kat diri kita tau, bukan kita untuk baca kat orang lain yang kita membebel la haula wala quwata illa billah. Abang ni tak bertanggungjawab kan, itu cara membebel Jadi kita cerita mengenai bagaimana kita nak memperbaiki diri kita dengan zikir apa dia beri kekuatan kan. Saya nak cerita sikit di JKT. Saya baru habis pertandingan kuda lasak atau endurance di Terengganu kan, sejauh 80 km. Dan 80 km tu bukan benda yang mudah. Baik kuda 80 km 5 suku petang mula 2:30 pagi baru selesai kan. Dia bukan mudah. Kita naik kereta 9 jam mengantuk tau. Ini naik kuda gedebuk kat hutan, dalam dalam keadaan yang memang gelap, hutan, duduk pagi pakai lampu kat topi tu, pakai lampu je kan. Sampai satu tahap memang otak ni dia akan break. Apa aku buat ni kan? Maksudnya apa kerjaan orang semua hidup aman-aman. Okey, tahu tak bagaimana saya boleh meneruskan? Separuh disqualified, separuh daripada peserta disqualified maknanya 50%. Maknanya kalau semua lulus, maknanya benda tu mudah lah Ini separuh disqualified, maknanya gagal lah, berbagai sebab lah. Tapi memang sampai separuh dia bukan 40 km tu memang break. Apa yang beri kekuatan? Antaranya zikir, selawat. Saya banyak selawat dan juga la haula wala quwata illa billah. Memang Allah beri kekuatan. Waktu tu macam aduh ya Allah tak laratnya, macam mana boleh ke terus ni? Boleh ke? Baca la haula wala quwata illa banyak-banyak Dan memang itu saya point of view sebagai manusia. Kita kan manusia di JKIT kan. Dan ibu-ibu juga, ayah-ayah juga manusia. Sama manusia macam saya juga. Kita ada keadaan yang kita ada lemah semangat. Bukan macam, mentang-mentang kau ajar, emosi kau terror sangat. Tak. Kita manusia. Kadang-kadang kita akan rendah. Ketika itu, zikir. Ini saya sebagai manusia nak kongsikan kepada saudara-saudara saya yang manusia. Mungkin jin pun dengar juga. Tahu. Saudara begini kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Saya akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Mungkin jin dengar juga, tapi saya nak cerita lebih pada saudara manusia saya lah kan.
Ini pengalaman saya sebagai manusia. Bila lemah semangat, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dan boleh habis tau. Tahu tak? Ramai yang cakap, Ustaz tak boleh habis ni. Tak boleh habis dah Ustaz ni. Tak boleh habis lah. Mana boleh larat kan. Tengoklah body dia. Dia bukan macam macam nampak orang yang fit. Mana boleh habis. Oops. Tapi boleh habis tu satu benda yang ada satu orang tu, Ustaz, kalau habis saya kata ambil Ustaz 3 kali. Dan dia tunggu sampai 2.30 pagi dah tak ambil saya. Terima kasih yang tak ambil saya tu. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah. Di maknanya zikir la haula wala quwata illa billah memang kan, dia bagi kekuatan bagi diri kita. Jangan membebel ke orang lain. Itu sebagai luahan emosi. La haula wala quwata illa billah kan. Tapi untuk diri kita la haula wala quwata illa billah. Apa keadaan ini saya kongsikan saya sebagai manusia kan, pada saudara kita, semua saudara ibu, kakak, ayah-ayah yang saya sayangi, saya doakan dengan kebahagiaan dan kebaikan sekalian. Jika lemah semangat, jangan lupa zikir, selawat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan. Kan? Wallahu a'lam. Masya-Allah, dia kena sedar lah kan Ustaz kan, kenapalah saya buat ni. Kenapalah saya buat ni, kemudian la haula wala quwata illa billah. Insya-Allah Allah gunakan kekuatan insya-Allah. Ustaz, kita berhujung-hujung Ustaz perkongsian kita pada hari ini. Sedikit ada kesimpulan daripada Ustaz untuk perkongsian kita berkenaan dengan pengurusan emosi, tanggungjawab. Ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey. Jadi maknanya hari ini kita kongsikan mengenal diri kita manusia. Bab kata hukama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang maknanya mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi maknanya kita cerita pada hari ini bagaimana mengenal diri, antaranya mengenal emosi kita. Salah satu dia adalah emosi tanggungjawab. Kan? Itu emosi tanggungjawab. Di mana ada keadaan orang emosi tanggungjawab dia tinggi. Ada keadaan emosi tanggungjawab dia rendah. Ini cerita-cerita inborn. Inborn ni lahir-lahir. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang tak sama. Dia hari ni kalau tinggi, maka orang tu diajar sikit dia boleh bertanggungjawab. Tapi kalau rendah, dia kena belajar untuk tinggikan. Belajar tinggikan. Dan belajar untuk tinggikan itu merupakan satu jihad. Dia panggil jihadun nafsi.